Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, tazkirah kita pada pagi ini, tazkirah Ramadan. Baik, kita nak lihat, nak merajaah sikit dia tentang iman. Sebab kita tahu bulan Ramadan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ikatkan ibadat puasa, qiyam, menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi datang lafaz dengan puasa. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, pahala ihtisaban, diampunkan dosa-dosa sebelumnya. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan, man qama Ramadan, yakni salat tarawih, qiyam Ramadan, imanan wa ihtisaban, iman dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan ganjaran pahala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sama, barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, sama juga Nabi ikatkan dengan imanan wa ihtisaban. Allah Taala perintahkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, maknanya nida seruan kepada orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, maka difardukan ke atas kamu puasa. Kan? Semua itu kita kena faham maknanya, apakah makna iman? Apakah makna iman? Sebab itu kalau kita tengok balik dalam bulan Ramadan ni, kita selalu akan murajaah tentang ibadat. Bagus, tak nafikan itu adalah antara satu fiqh yang kita kena prepare, kita kena buat persediaan, sama ada sebelum Ramadan atau semasa Ramadan ataupun dalam Ramadan, ataupun dah habis Ramadan nanti pun kita nak bertemu dengan Ramadan yang akan datang, insya-Allah pun kena prepare, kena selalu refresh ilmu tentang amal ibadat kita, tentang fiqh, tentang solat, tentang zakat dan seumpamanya. Jadi cuma dalam masyarakat kita ni, kita akan, yang anda nampaklah, kita ada kekurangan sikit, kita kurang nak murajaah tentang iman. Betul tak? Dia komponen yang penting tau dalam perintah-perintah syariat. Maknanya, contoh Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Nabi SAW kata, siapa yang mendirikan Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan. Kalau kita dengar kebanyakan tazkirah yang ada di surau, di masjid, atau boleh kata rata-rata kurang nak bagi penekanan tentang murajaah, atau kita nak refresh tentang iman. Betul tak? Ada tak dengar tempat yang kalau dibuat tazkirah, dia cerita tentang iman saja? Kurang. Mungkin ada, mungkin kita dekat sini mungkin dah ada akan sebut tentang iman dan sebagainya. Tapi yang betul-betul maknanya murajaah tentang iman. Iman itu apa? Kan? Adakah iman adalah mutiara saja di dalam hati manusia ke? Ada nasyid je, nasyid banyak. Dan maksudnya iman maknanya kita nak faham apa itu iman. Jadi iman dalam ta'rif ahli sunnati wal jamaah itu lagi spesifik. Kita nak tahu iman yang betul-betul sahih. Apakah makna iman yang betul-betul kita kena tahu. Dan dia termasuk dalam perkara yang berkait dengan iman, berkait dengan akidah. Kalau kita perasan dalam hadis, antaranya hadis Ubadah ibn Samit, ataupun hadis dalam riwayat Imam Ahmad, hadis itu dalam Sahih al-Musnad, as-Sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Disebutkan dalam hadis tersebut bahawasanya para sahabat, mereka kata, dahulu ketika kami masih muda belia, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamul Quran. Kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Al-Quran. Subhanallah. Setelah kami belajar iman, maka bertambahlah iman kami ketika membaca Al-Quran. Dan konsep dia, nampak?
Kita sekarang beza. Kita sekarang belajar Quran dulu. Belajar Quran sampai itqan, sampai mutqin, sampai jawabul jawab. Tarannum tu kan. Sampai tarannum tu baru-baru ni Syekh Aiman Suwaid dia tegur tentang qari dengan qari'ah yang daripada timur. Syarq makna timur ni makna Malaysia, Indonesia, Filipina. Ditegur maknanya bacaan dia nyanyian. Anda teringat dalam tahun 2020 atau 2019 macam itulah. Anda pernah kena hentam teruk dengan isu ni. Sebab kita bukan bidang Quran kot kan. Kita bukan daripada bidang khusus dalam Al-Quran. Jadi orang hentam kita. Sebab anda bacakan hadis tentang nasha'a nashwan yattakhizuna al-Qur'ana mazamira. Akan muncul satu golongan pemuda-pemudi nashwan yattakhizuna al-Qur'ana mazamira. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Kena hentam teruk waktu tu. Tapi alhamdulillah bila keluar daripada kenyataan ulama yang kita bukan ulama kan, kita apa dia penuntut ilmu yang tuwailibul ilm, penuntut ilmu biasa je. Tapi kita kata, tapi bila Syekh Aiman ni keluar kenyataan pun dia kena hentam juga. Kata nak melawak dengan orang rumah nak kata sama je. Kalau kita cakap benda betul, orang akan macam mana sekarang orang akan hentam juga. Jadi adakah kita kena berhenti sampaikan? Tak, sampaikan kebenaran. Hentam tak kena hentam tu biasalah. Kan? Jadi Syekh Aiman yang punya hebat tu pun kena hentam juga. Orang Nusantara ni kata macam-macam kat dia. Atau dia tak betul lah, dia bukan qari yang mustaqil lah dan lah tak jadi qari pula kan. Bahkan ni memang antara ulama yang pakar dalam tajwid, antara yang pakar dalam tajwid kan dekat dunia kita sekarang ni, antara yang pakar tajwid. Baik, tapi itu contohnya maknanya sekarang ni orang banyak sebelum masuk Ramadan, orang banyak belajar tajwid kan. Alhamdulillah, fine. Maknanya habiskan masa mereka untuk fokus pada tajwid, makharijul huruf. Tapi kita tengok ada kekurangan. Dari sudut kita jarang kita nak jumpa orang sebelum masuk Ramadan tu dia buat kelas tentang iman. Jarang. Bahkan takkan orang tak membuat. Pasal apa? Orang tak main. Ustaz kalau nak buat, orang tak main ustaz. Kita kena buat tajwid, kita kena buat ni. Tapi nampak kekurangan yang kita ada iman. Sedangkan bayangkan hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sebut man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Subhanallah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nida seruan Allah tu pada orang beriman. Dia sebenarnya dia lagi utama sebenarnya. Dia first, perkara yang first kan. Sebelum maknanya Allah perintahkan puasa tu pada orang beriman. Kalau kita tak faham apa itu iman, ataupun kita pening-pening lagi iman ni macam mana, iman kita pun tak apa iman. Iman percaya saja ke? Nanya tu kalau kita kata iman percaya saja, tasdik saja, dah tak betul sebenarnya. Iman ni sebenarnya at-tasdiq al-jazim. Kan maknanya dia bukan semata-mata membenarkan, tapi dia pembenaran yang datang daripada hati yang tulus. Dan dia sebenarnya ada pembahagian dia. Antaranya yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, al-i'tiqadu bil jinan, keyakinan dalam hati, dia wal qawlu bil lisan, perkataan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan amalan dengan anggota badan. So iman ni dia ada 3 komponen yang utama. Maknanya hati, lisan dan anggota badan. So ini iman dari sudut pandangan ahli sunnati wal jamaah. So kat situ kita kena faham iman. Maknanya iman ni apa? Iman ni juga ditakrifkan oleh ulama ahli sunnah, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Dan di sana ada golongan yang mereka berpandangan iman ini adalah statik, ataupun mereka menyamakan iman ni hanyalah sebagai makrifah, pengetahuan. Dan ini sebenarnya musibah yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab apa? Apa yang dipanggil golongan murji'ah. Golongan murji'ah ni adalah balak bencana dalam umat Islam yang ramai orang tak sedar. Apa murji'ah ni? Golongan yang mereka beranggapan
maksiat tak memberi kesan kepada iman. Maksiat tak memberi kesan kepada iman. Dan sebahagian golongan ghulatul murji'ah, pelampau dalam murji'ah ini, mereka berpandangan iman seorang Muslim, mana-mana Muslim, iman dia sama macam iman Jibril. Mana-mana Muslim, iman dia sama macam iman Jibril. Sebab dia faham iman ni hanya makrifah. Iman ni engkau kenal Allah cukup. Dan ini yang kita tengok sekarang ni dalam masyarakat kita. Bagaimana kita tengok macam mana orang bermudah-mudah dengan maksiat, bermudah-mudah dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kerana musibah yang berlaku disebabkan kita tak faham apa itu iman. Sebab tu yang kita tengok masuk bulan Ramadan, okey, sekejap bukan kata keluar bulan Ramadan tau. Dalam bulan Ramadan tu duk buat konsert lagi, duk menyanyi, maknanya tak hormatlah bulan Ramadan. Bahkan ada yang sebelum masuk Ramadan tu, bulan Rejab kan, bulan Syakban tu, ada buat lagi. Maknanya sampai mufti terpaksa tegur. Tapi tak boleh, orang kata tak boleh. Ni orang selebriti tak boleh tegur. Kan? Nampak macam mana tahap. Jadi sebab apa dia orang sokong sebab orang tak faham konsep iman. Dia faham tak apalah, saya menyanyi, nanti masuk Ramadan saya solat tarawih. Kan Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampun dosa. Apa susah, saya banyak duit, saya sedekah aja, saya infak, saya zakat sikit-sikit, habis lah settle. Tapi dia tak faham benda maksiat yang dibuat tu boleh memudaratkan iman dia. Dan ini kita kata disebabkan tak faham konsep iman. Iman tu bagi mereka, dalam kalangan mereka yang keliru, dan juga di kalangan mereka yang jahil, dan juga di kalangan ahli ahwa wal bidah, kita tak nafikan kebanyakan selebriti artis ini dia tak faham, dia jahil. Cuma itulah disebabkan ada orang-orang yang endorse pula. Orang agama pula yang endorse. Dia kata tak apa, asalkan niat baik. Macam sekarang ni jadi ini pula. Jadi kalau kita nak dapat benda tu jadi halal, guna nama Palestin. Betul tak? Asal untuk Palestin ni jadi halal tu. Asal untuk Palestin semua jadi halal. Konsep sejuk beku tu, sejuk apa dia? Itu sejuk main tu kan. Itu pun apa? Dia dibenarkan atas alasan Palestin juga. So nampak dia macam mana kita kata irja' ni dah sebati dalam masyarakat bila masalah iman tu orang makin tak faham, ataupun orang buat tak faham, ataupun mereka tak tahu tentang masalah iman. Maknanya sebab kita tak faham iman tu sebenarnya dia ada cabang-cabang ni. Kemudian dia bukan statik. Jadi ini antara perkara yang kita perlu ingatkan tentang masalah iman. Masalah iman maknanya kita masuk dalam bulan Ramadan ni, maknanya kita nak tambahkan iman kita, bukan kita nak rosakkan iman kita atau mengurangkan iman kita dengan perkara-perkara yang maknanya jauh daripada perintah Allah dan lebih dekat dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai, wal iyad billah. Baik, jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan saki baki kita. Hari ini dah 17 Ramadan. Maknanya dalam beberapa hari yang kita berbaki ini, semoga Allah SWT memberi kita taufik dan hidayah, i'anah, al-aun, pertolongan, bantuan, taufik untuk kita sama-sama menggunakan waktu kesempatan yang Allah Ta'ala bagi untuk hidupkan bulan Ramadan, untuk menghidupkan Lailatul Qadar, untuk cari bulan Lailatul Qadar ini dengan kita menghidupkan saki-baki bulan Ramadan. Lailatul Qadar ni maknanya Nabi SAW bagi tahu dia 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Yang paling kuat sekali adalah 7 pada 7 malam yang terakhir. Maknanya daripada 10 tu 7 malam yang terakhir. Yang paling kuat lagi adalah pada malam-malam yang ganjil. Tapi senang cerita, buat dia 10 tu. Bahkan sebahagian fuqaha macam contoh Imam Ibn Khuzaimah, dia kata boleh jadi juga Lailatul Qadar tu malam terakhir. Sebab atas qaul pendapat yang ulama kata malam Lailatul Qadar ni bertukar-tukar setiap tahun. Kan, jadi Ibnu Khuzaimah dia bawa satu riwayat. Dia bawa satu riwayat Nabi SAW sebut malam yang terakhir. Satu riwayat yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. So apa point dia? Point dia di sini, kita kalau nak masuk dalam bulan Ramadan ni, dan akhir-akhir ni kita akan nampak makin berkurang. Kalau makin berkurang orang balik kampung tu tak ada masalah. Kan? Itu biasalah, normal. Tapi kita risau dan bimbang berkurang tu pasal pergi shopping. Kan? Solat tarawih tu dah berkurang dah sah dia.
pergi shopping, pergi makan, pergi buffet dekat hotel ratus-ratus ringgit, kadang tu sanggup tinggalkan solat tarawih dan sebagainya. Itu kita kata macam mana kita nak bertambah iman? Macam mana kita nak bertambah iman kan? Sebab itu kalau kita tengok balik ulama-ulama yang cerdik ni, mereka sebut fadilat Lailatul Qadar sampai akhir Ramadan. Dia kata boleh jadi Allah Ta'ala jadikan akhir Ramadan tu. Maknanya kalau 29, malam 29, kalau 30, malam 30, itulah Lailatul Qadar. Jadi sebab itu Nabi SAW kata 10 malam terakhir. Maknanya supaya kita ijtihad, kita bersungguh-sungguh, bukan kita meremehkan dan ataupun kita hanya hanya sibuk dengan urusan dunia, nak sambut raya punya pasal kan. Jadi kita kena pakat-pakat, kita kena minta bantuan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.